Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua, saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian. Satu lagi kenyataan ataupun pengumuman tergempar dari pemimpin Sabah ataupun dari Ketua Menteri Sabah sendiri, di mana ini berkaitan dengan DUN Sabah, berkaitan dengan rang undang-undang lompat parti. Ini sudah pasti menjadi satu lagi isu ataupun satu lagi perkara yang menjadi perhatian ramai orang, terutamanya rakyat Malaysia di Sabah. Dalam satu artikel berkaitan dengan pengumuman Ketua Menteri, Haji G bentang RUU, rang undang-undang anti lompat parti. Rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sabah Pindaan 2023 membabitkan anti lompat parti telah dibentangkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G Nor dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN. Haji G berkata, kerajaan memandang serius tindakan bertukar parti atau lompat parti yang telah menimbulkan banyak perdebatan dan polemik dalam kalangan masyarakat umum. Jelas Haji G, antara parameter penggubalan rang undang-undang tersebut adalah peruntukan larangan ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN bertukar parti ini tidak akan terpakai secara retrospektif. ADUN yang keluar daripada parti politik dalam satu parti gabungan dan menyertai parti politik yang lain dalam gabungan yang sama atau berbeza adalah terhenti menjadi ADUN. Keanggotaan ADUN dalam parti gabungan dan penggunaan simbol parti politik atau simbol parti gabungan tidak akan diambil kira dalam RUU berkaitan dengan larangan ADUN bertukar parti. Jadi saudara-saudara, dalam pembentangan dari Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Haji G Nor, berkaitan dengan RUU, lompat parti, anti lompat parti, ini sudah pasti menjadi satu pengumuman yang tergempar, mengejutkan seluruh kepimpinan di negeri Sabah, kepimpinan politik di negeri Sabah, terutamanya Presiden Warisan, yaitu Syafiq Apdal sendiri, dan juga Bung Mokhtar. Mana-mana ADUN bertukar parti politik atau mana-mana ADUN meninggalkan parti politik untuk menjadi ADUN bebas, akan terhenti menjadi ADUN dan perlu mengosongkan kerusi. Haji G berkata, terdapat beberapa pengecualian terhadap larangan ADUN bertukar parti. Antaranya ialah, ADUN tidak terhenti menjadi ADUN sekiranya parti politiknya terbubar atau dibatalkan pendaftarannya. Pelepasan keanggotaan ADUN daripada parti politik apabila dipilih menjadi Speaker DUN tidak menyebabkan beliau terhenti menjadi ADUN. Dalam erti kata lain, perkara ini tidak akan menyebabkan Speaker kehilangan kerusinya di DUN. Selain itu, pemecatan ADUN daripada keanggotaan dalam parti politik tidak akan menyebabkan kekosongan kerusi ADUN itu. Tambah Haji G, selaras dengan perkara tersebut, rang undang-undang ini mengandungi 5 pasal dan pasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan memberi kuasa kepada TYT, Tuan yang terutama, yang di Pertuan Negeri untuk menetapkan tarik permulaan kuat kuasa RUU. Jadi bagi saya ini satu lagi keputusan yang sangat baik oleh kepimpinan Sabah disebabkan ini boleh menjaga kestabilan politik. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita digemparkan, kita dikejutkan dengan banyak permasalahan di Malaysia pada hari ini, banyak juga kecaman yang diterima oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyaklah sangat
berkaitan dengan case Rasuala, berkaitan dengan case mahkamah antara ataupun case saman, maafkan saya, ataupun saman Tun Mahathir terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, ini satu lagi permasalahan yang benar-benar serius dan sudah pasti ingin rakyat ataupun seluruh rakyat Malaysia, yang terutamanya kepada yang terlibat dengan masalah air di seluruh Malaysia, akhirnya ini menjadi satu perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ini perlu diselesaikan secepat mungkin. Sudah pasti itu adalah hasrat rakyat. Namun kita percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menemukan penyelesaian yang terbaik untuk semua orang. Nah, hari ini pula satu keputusan yang tergempar pasti mengejutkan ramai. Akhirnya, berkaitan dengan isu air, Perdana Menteri jumpa Menteri Besar Kelantan dan Ketua Menteri Sabah minggu depan dalam artikel yang diterbitkan pada 25 Mei. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat untuk bertemu pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan dan Sabah pada minggu hadapan bagi menyelesaikan isu bekalan air di kedua-dua negeri tersebut. Beliau berkata, dalam masa yang sama, satu pertemuan bersama Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRICC) serta Kementerian Kewangan (MOF) bagi membincangkan isu tersebut. Saya cuba ubah suai jadual untuk minggu depan. Begitu juga dengan Sabah, seperti mana saya sebutkan, saya sedang mengatur pertemuan dengan NRICC, MOF, dan Menteri Besar Kelantan. Katanya, ketika ditemui pemberita pada Muzakarah Ulama Umarah sempena Festival Turat Islami Selangor. Terdahulu, beliau dilaporkan memberitahu akan mengadakan pertemuan bersama Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, bagi mencari jalan untuk menyelesaikan masalah air di kedua-dua negeri itu. Perdana Menteri juga menjelaskan, kerajaan amat komited dalam mencari jalan kepada isu tersebut setelah mendapat input permasalahan daripada pemimpin negeri berkenaan berhubung masalah yang membelenggu kedua-dua negeri sejak sekian lama itu. Nah, bagi saya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan dapat menyelesaikan masalah ini sudah pasti menjadi satu lagi kemenangan besar untuk Kerajaan Perpaduan, untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sudah pasti ini akan membuatkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih hebat dari kerajaan yang sebelum ini. Itu hanya pendapat saya. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.